Pada malam ni, geng puaka, aku akan berkongsi dengan korang satu pengalaman seram yang dialami oleh pasangan suami isteri yang dikenali sebagai Safwan dan juga Melissa. Kejadian ni berlaku pada tahun 2011. Jadi aku harap korang dah bersedia untuk mendengar kisah seram yang cukup tragis bagi diri Zaf, dan inilah yang diceritakan oleh Melissa. Let's go guys. Kita pendengarkan kisah seram dalam malam puaka. Pada tahun 2011, Safwan merupakan salah seorang pelajar universiti di UIA dan Safwan ni mengambil jurusan Islamic Studies. Safwan ni memiliki perwatakan yang tampan, penuh adab, sopan santun, peramah, cakap pun lemah lembut. Tak heranlah Safwan turut menjadi pujaan setiap wanita dekat universiti tu. Tetapi walaupun ramai gadis-gadis dekat universiti tu yang cuba memikat hati Safwan, sebenarnya hati Safwan telah pun dimiliki oleh seseorang yang bernama Melissa. Melissa ni pun boleh tahan juga power dia. Mempunyai rupa paras yang cantik. Orang cakap tu bagai pinang dibelah dua lah. Melissa ni pun dah lah cantik, pandai pun pandai, sopan santun, peramah, lemah lembut, hormat orang tua, hormat cikgu. Senang cerita, very perfect punya girl. Amboi, idaman setiap lelaki juga. Tetapi apakan daya, apabila Melissa dan juga Safwan ni bertemu, berkenalan, mulalah mengenal isi hati budi masing-masing, dan selepas sahaja habis belajar, mereka pun mengikat tali pertunangan. Laju Safwan ni pantas dia buat kerja. Dan nak dijadikan cerita, nak pendekkan cerita, diorang pun lepas berkahwin, Safwan ni bekerja sebagai pegawai kerajaan dan Melissa ni bekerja sebagai ejen insurans. Dia jual insurans lah, kena cari orang, kena pergi sana, kena pergi sini. Dan disebabkan Melissa ni seorang pekerja yang rajin, ejen insurans ni kena rajin, barulah masyuk Melissa ni. Betapa kayanya Melissa, gaji dia sebulan lebih tinggi daripada Safwan. Dan bagi diri Safwan itu tidak menjadi masalah. Kalau isteri lebih kaya, lebih berjaya daripada suami, alhamdulillah, rezeki dia. Apabila kita berkahwin ni, kita bukannya mengambil rezeki masing-masing, kita berkongsi rezeki. Barulah perkahwinan tu lebih indah dan juga bahagia. Itulah yang telah membuatkan walaupun mereka dah berkahwin hampir 4 tahun, tetapi hubungan Melissa dan juga Safwan ni seperti orang tengah bercinta. Setiap malam bergurau, tak kisahlah dekat mana-mana. Dan setiap malam juga Safwan dan juga Melissa ni akan meluahkan rasa kasih dan sayang di antara satu sama lain. Dan sudah tentulah setiap perkahwinan tu dia adalah masanya engkau tergigit lidah, engkau ada salah faham. Tetapi yang penting bagi diri Safwan adalah sifat tolak ansur dan saling faham memahami di antara satu sama lain. Engkau tak boleh asyik nak salahkan isteri, isteri tak boleh asyik nak salahkan suami. Yang paling penting, setiap masalah yang dihadapi bagi diri Safwan dan juga Melissa, diorang kenalah selesaikan secepat mungkin. Tetapi guys, ada satu je masalah dalam perkahwinan diorang ni. Dan inilah satu-satunya perangai Safwan yang tidak disukai oleh Melissa. Apa benda? Safwan ni mempunyai satu perasaan cemburu yang teramat sangat, melampau-lampau. Dah tahu dah isteri dia kerja sebagai ejen insurans, yang kucing kat rumah aku ni bunyi apa hal? Senyaplah sikit, aku nak rekod video dia. Dah tentulah sebagai ejen insurans, mestilah kena berjumpa klien, kena jumpa pelanggan. Kejap pergi kedai ni, kejap pergi kedai tu, kejap pergi office orang ni, kejap pergi rumah orang ni. Tetapi Melissa ni bukannya pergi berjumpa saja-saja untuk menjalankan kerja sebagai ejen insurans lah. Kalau tak jumpa, macam mana orang nak ambil package yang Melissa ni tawarkan?
Tetapi Safwan ni tak suka. Safwan ni rasa, engkau tu sebagai seorang isteri, bila dah berkahwin, kerja kau tu nombor 2. Dah terbalik pula. Tadi cakap lain, sekarang cakap lain. Dan Safwan ni akan berdebat menggunakan agama. Kira lebih kurang aku boleh katakan Safwan ni macam penunggang agama jugalah. Setiap kali Melissa ni cuba memberi penjelasan, pekerjaan dia memang memerlukan dia terpaksa berjumpa orang. Tak kisahlah lelaki perempuan. Bukannya jumpa kat tempat bertutup, jumpa kat kedai-kedai makan yang ramai orang. Tapi Safwan katakan, tak cukup ke dengan nafkah yang I dah kasih you? I ni lelaki, I ketua keluarga. Dan sebagai ketua keluarga, seorang isteri haruslah patuh setiap arahan yang diberikan. Mana boleh you suka hati buat apa yang you nak? You kena dengar cakap I ni. Dah membuatkan Melissa ni rasa bersalah. Safwan siap letak syarat. Kalau nak teruskan kerjaya sebagai ejen insurans, ambil je lah pelanggan ataupun klien seorang perempuan. Yang lelaki tak payah ambil. Dah mana Melissa ni tak pening kepala? Dan macam mana pula dengan Safwan? Safwan ni, dia tak letakkan apa-apa syarat dekat diri dia. Dia pun sebagai pegawai kerajaan, ada masanya Safwan ni akan berjumpa laki perempuan juga. Sama je. Tapi tak ada hal pula. Dan yang lagi teruk, yang betapa tak adilnya, dekat pejabat tempat Safwan ni kerja, dia ada seorang kawan karib. Boleh dikatakan Safwan ni dia akan berkepit je dengan kawan baik dia ni. Dan kawan baik dia bukan seorang lelaki, seorang perempuan yang bernama Aina. Engkau boleh pula keluar dengan Aina. Melissa ni dia nak pergi jumpa pelanggan je pun kadang-kadang sejam. Itu pun tak boleh. Hoi, memang tak adil. Dan itulah yang telah menggugat sedikit rumah tangga Melissa dan juga Safwan. Dan segala masalah pergaduhan di antara Safwan dan juga Melissa, Safwan ni tanpa segan silu, dia akan ceritakan kepada kawan baik dia yang bernama Aina dekat pejabat. Aina lah yang akan menjadi penasihat tidak bertauliah kepada Safwan. Dialah cakap, Safwan, tak apalah, bini kau tu, engkau sebagai lelaki, engkau kena pandai kawal, engkau kena main peranan. Kau jangan sampai orang cakap engkau ni seorang suami yang dayus. Bila dah ada orang yang batu api, Safwan ni lagilah rasa perbuatan dia mengongkong, mengawal diri Melissa adalah sesuatu perbuatan yang betul. Dan akhirnya perangai Safwan ni makin lama makin teruk dan telah menyebabkan Melissa habis kerjaya yang dia bina sebagai insurans. Hampir 3 tahun musnah dalam sekelip mata. Pergaduhan demi pergaduhan sering kali berlaku disebabkan Melissa ni tidak mahu berhenti kerja sebagai ejen insurans. Safwan ni dia macam tak faham-faham. Masalah lain dia tak ada hal pun. Melissa ni nak buat apa, buatlah. Tetapi pekerjaan Melissa berjumpa lelaki, berjumpa pelanggan berdua-duaan memang tidak disukai oleh Safwan. Dan itu telah membuatkan Safwan berkongsi, meminta pendapat daripada kawan baik dia, si Aina ni. Dan Aina ni, yang bagusnya, dia bukannya nak biarkan perkahwinan Safwan dan Melissa ni hancur, putus di tengah jalan. Aina katakan, engkau ni Safwan, engkau tak boleh tegas sangat. Kau jangan sangat kongkong bini kau. Aku tahu engkau sebagai suami, engkau just nak buat yang terbaik. Tapi dia pun ada hidup dia. Ini bukannya macam zaman mak-mak kita, zaman 70-an, 60-an, perempuan duduk rumah. Perempuan sekarang nak berkejaya. Perempuan sekarang dia nak rasa, cari rezeki dia, cari duit dia sendiri. Dia nak ada capai cita-cita. Engkau ni kolot sangatlah. Dan setiap kali Aina cakap macam tu, Aina ni kasih pendapat. Safwan ni akan bangkang. Dia akan gunalah hujah ilmu agama dia tu. Aina, engkau kena faham. Kalaulah aku benarkan Melissa tu keluar bekerja kan, lepas tu esok lusa jiran-jiran tengok, kan nanti jiran-jiran fitnah aku. Dia cakap, kau tengok tu, sanggup dia biarkan bini dia pergi bekerja. Apa punya laki lah. Patutnya lepas dah kahwin, Safwan tu lah support Melissa. Aku tak nak jiran-jiran cakap macam tu. Nanti jatuh air muka aku, jatuh
jatuh maruah aku sebagai seorang suami. Dan Aina ni bila Safwan dah debat pasal agama, dia terpaksa diamkan diri ya. Dia geleng kepala je lah. Engkau ni orang nasihat, engkau tak nak dengar. Engkau nak buat juga perangai siamang tanah kau kan. Semua benda lah engkau betul. Kalau macam ni, manalah engkau tak asyik gaduh je dengan Melissa tu. Terima nasihat aku, Safwan. Tak payahlah kau kongkong dia. Engkau kalau nak jadi suami yang baik, engkau pekakkan telinga. Jiran-jiran bukannya tahu, bukannya dia yang kahwin dengan isteri kau. Engkau tu suami, engkau lebih kenal Melissa. Dan Safwan ni akan mendiamkan diri. Dia tak nak berdebat. Bagi diri Safwan, apa yang dia rasa betul, itulah yang terbaik. Apa yang orang lain cakap, tak kisahlah betul ke salah, itu pilihan nombor 2. Dan disebabkan desakan demi desakan, sokongan langsung tidak diberikan oleh Safwan kepada Melissa, akhirnya Melissa berhenti kerja sebagai ejen insurans. Dia dah hilang semangat, dia dah putus harapan. Kalau doa keberkatan seorang suami pun tak ada, biarlah aku duduk rumah, biarlah aku mereput sahaja dekat rumah. Sebenarnya Melissa tidak mengharapkan nafkah. Bukannya dia tak bersyukur, tetapi dia ada cita-cita yang ingin dia capai. Melissa pernah bagi tahu Safwan macam tu. Tapi yang siamang tanah ni cakap kat Melissa apa? Cita-cita kepala otak engkau. Engkau dah kerja dengan aku. Kerja pula. Engkau dah kahwin dengan aku. Engkau duduk rumah je lah. Engkau nak fikir apa sangat? Orang nak kasih engkau senang, kau tak nak. Aku sayang kau tau Melissa. Tapi kau kena hormat aku sebagai suami. Takkanlah kau sanggup orang-orang mengata laki kau ni tak reti nak jaga isteri. Orang dah cakap pasal kau pergi keluar dengan datuk sana, pergi keluar dengan datuk sini. Malu aku. So Melissa ni hanya mampu menangis, menggelengkan kepala. Ya Allah, betul lah. Orang yang handsome tak semestinya pandai. Bangang juga kadang-kadang. Sayang, I keluar jumpa datuk, I keluar jumpa datin, bukannya saja-saja, bukannya nak bergembira, nak menari caca. I kerja ejen insurans, kau faham tak? Itulah yang Melissa cuba nak tanam dalam diri Safwan, dalam kepala otak Safwan ni. Tetapi Safwan tidak suka, tidak terima. Dan akhirnya Melissa duduk je lah rumah. Kalau dah ada anak tu lain cerita lah. Ini belum ada anak. Kalau ada anak tu Melissa faham lah juga kenapa Safwan ni nak dia duduk rumah. Ini tak ada anak, tak ada apa nak buat. Tetapi Melissa ni ikutlah, disebabkan dia tak nak dah. Dia dah penat dah nak bergaduh dengan Safwan. Dan sejak daripada itulah perubahan demi perubahan telah berlaku kepada diri Melissa. Dikatakan adalah satu malam, sewaktu Melissa ni tengah tidur di samping Safwan, tiba-tiba pada malam tu sesuatu yang pelik telah berlaku. Melissa di dalam mimpi dia telah didatangi oleh satu susuk tubuh yang seakan-akan beruk. Dan beruk ni mempunyai tangan yang teramat panjang dengan lidah yang bercabang dua keluar, dan lidah daripada beruk ni mula menjilat-jilat muka Melissa di dalam mimpi. Dan benda yang paling menakutkan yang telah membuatkan Melissa ni terjaga daripada tidur dalam keadaan yang teramat takut, menggigil seluruh badan dia, apabila lembaga beruk Mak Ye ni, beruk yang tak guna ni, menodai Melissa. Dia bersetubuh dengan Melissa di dalam mimpi. Dan Melissa seakan-akan tidak percaya. Bagi diri Melissa, ini bukan mimpi. Ini bukan hanya sekadar gurauan tidur. Tetapi inilah titik hitam yang bakal berlaku dalam hidup Melissa. Semenjak Melissa bermimpi dinodai oleh seekor beruk yang teramat menakutkan,
kehidupan Melissa makin hari bertambah teruk. Semangat dia untuk meneruskan kehidupan seakan-akan hilang dalam sekelip mata. Dan Safwan ni tidak kisah langsung. Bagi diri Safwan, alangkah baiknya apabila Melissa telah pun berhenti kerja sebagai pegawai insurans ataupun ejen insurans dan hanya duduk di rumah melayan saja kemahuan yang Safwan ni inginkan. Dan Melissa ni, walaupun selepas dia dah berhenti sebagai ejen insurans, Safwan ni tak adalah kejam sangat. Dia ada memberi cadangan kepada Melissa untuk membuat bisnes secara kecil-kecilan. Bisnes sendiri, berniaga sendiri lagi elok. Dalam agama kita pun menuntut kita untuk berniaga. Safwan ni setiap kali dia cakap, dia akan selit juga benda berkenaan agama. Jadi Melissa ni ikut je lah. Dia buatlah secara kecil-kecilan, jual produk kecantikan secara online. Dan perniagaan Melissa ni bukannya tak menjadi. Makin lama makin ramai orang yang membeli produk kecantikan yang Melissa ni jual. Dan apabila bisnes tu dah makin maju, dikatakan satu hari Melissa ni akan shutdown. Dia akan tiba-tiba hilang semangat untuk berniaga. Walaupun duit keuntungan yang dia dapat tidak boleh membuatkan Melissa ni untuk terus berniaga. Bagi diri Melissa, ini bukan jiwa aku lah. Aku tak boleh lah berniaga macam ni. Aku rasa aku just nak duduk, aku tak nak buat apa-apa. Jadi Melissa ni berhenti jual perniagaan online. Tak ada dah jual produk kecantikan. Lepas tu cuba juga bisnes lain. 2-3 bisnes yang Melissa ni buat bukannya tak menjadi. Bila perniagaan tu dah mula nampak ciri-ciri yang akan maju, yang akan berkembang, tiba-tiba Melissa ni malas aku ada rumah je lah. Malas aku nak berniaga. Melissa seakan-akan tidak mahu meneruskan hidup dia untuk bekerja. Bagi diri Melissa, biarlah, cukuplah. Aku melayan sahaja kemahuan suami aku. Aku sebagai isteri, betul lah cakap suami aku. Aku kena layan dia sebaik mungkin. Dan Safwan lagilah happy. Aina ni pun, dia pun perasan yang perangai Safwan ni setiap kali datang untuk bekerja, Safwan ni akan tersenyum je. Bila Aina tanya, apa hal ni kawan aku seorang ni? Wah, senyum semacam je. Ini mesti kau dah berbaik dengan Melissa kan? Dan apa kata Safwan? Mestilah. Melissa tu seorang isteri contoh. Bagi aku, semua orang yang dah kahwin patut jadi macam isteri aku tu. Hormat kepada laki, cium kaki aku ni. Seolah-olah aku ni lah raja dalam hidup dia. Itulah baru betul. Melissa dah dengar cakap aku. Aku suruh buat A, dia buat. Aku suruh buat B, dia buat B. Itu yang aku nak. Dan Aina ni rasa kesian. Dia pernah cakap kat Safwan, engkau ni apa punya laki lah. Aku tak tahulah macam mana cara kau fikir. Sepatutnya kita kenalah sokong pasangan kita. Kita nak tengok pasangan kita tu berjaya. Tak adalah makin lama makin mundur. Engkau pun ingat apa? Melissa tu apa? Tikus makmal ke? Engkau nak kurung dia kat rumah tu? Engkau biar je lah dia bekerja sebagai ejen insurans tu. Aku kesian betul lah hari tu. Kau ingat tak? Melissa ada datang pejabat yang kau tertinggal file tu. Aku tengok bini kau tu dah macam orang sakit lah. Dengan kurusnya, dengan tak make up. Setahu aku Melissa bukan macam tu dulu. Safwan ni pantang Dia sekolah kan balik Aina ni. Engkau ni itulah ikut sangat barat tu. Kononnya bila dah kahwin, perempuan patutnya sama level dengan suami. Kena berkejaya apa semua. Bukan aku yang kolot. Engkau tu yang terlalu ikut nafsu. Tengok sangat dunia ni. Kita ni ada agama, Aina woi. Biarlah aku didik Melissa tu supaya jadi seorang isteri yang berlandaskan agama. Macam ni lah yang agama kita nak. Aina pun bila dah macam tu dia malas dah. Dia malas dah. Dia tahu dah Safwan ni, dia punya putar belit. Orang cakap A, Safwan ni boleh pergi sampai Z punya. Takkan habis. Jadi Aina ni pun malas nak berbeta. Dia pun senyap. Janji kawan dia ni rasa apa yang dia buat tu betul. Dan perkahwinan dia bahagia. Alhamdulillah.
Tapi betul ke bahagia? Sebab makin lama, perangai Melissa ni bukan sahaja kurung diri dalam bilik. Ibu dia sendiri, setiap kali Safwan ni pergi bekerja, ada masa ibu dia datang ke rumah, Melissa ni seakan-akan tak suka. Melissa boleh cakap dekat mak dia sendiri, yang mak datang rumah ni, mak dah minta izin Abang Safwan belum? Mak si Melissa ni terkejut lah. Melissa, apa yang kau cakap ni? Dah kenapa pula mak nak datang rumah kena minta izin laki kau? Bukan mak yang kahwin dengan Safwan tu. Mak nak tanya ni. Mak tengok kau ni, dah tak tahu kurus macam ni. Apa yang Safwan kasih kau ni? Kau tak makan ke? Anak mak ni macam mana sebenarnya keadaan ni? Mak risaulah. Dan Melissa ni, dia memang betul-betul patuh kepada Safwan. Dia terus cakap dekat mak dia, maaf mak kena minta izin Abang Safwan dulu. Sebab dia dah cakap, kalau mak datang rumah, mak tak minta izin, mak tak boleh masuk dalam rumah ni. Terus mak dia terkejut. Kepala donggar betul. Apa yang mak tak boleh masuk pula? Buka pintu ni. Kau jangan aku ni mak kau tau. Walaupun kau dah kahwin dengan si Safwan tu, engkau tu masih anak aku lagi. Tak ada. Kau benarkan aku masuk? Aku nak tengok perangai anak aku ni dengan kurus macam ni, dengan tak make up apa semua. Mak pun dapat tahu kau dah tak kerja sekarang kan. Kalau kau ada masalah, kau cerita dekat mak. Cuba bagi tahu mak ni. Dan Melissa tetap bertegas, tak boleh mak. Mak kena minta dengan Abang Safwan. Nanti dia marah Melissa. Mak baliklah mak. Maaf mak, Melissa memang tak boleh layan mak. Lagipun kejap kan Abang Safwan dah nak balik ni. Melissa nak masak apa semua. Mak pergi baliklah. Kurang ajar betul. Mak dia pun terus, engkau halau mak. Macam mak ni kucing je engkau buat macam tu Sampai hati kau Melissa. Aku tak sangka perangai kau berubah betul. Engkau halau mak macam kucing kurap macam tu. Engkau tunggu Melissa, tak berkat hidup kau. Baliklah mak Melissa ni dengan linangan air mata. Tetapi Melissa yang dahulunya memang tak boleh tengok mak dia menangis. Melissa ni, dia paling risau. Itulah perkara yang terakhir dia nak buat, menitiskan air mata mak dia. Tetapi pada hari itu, mak dia menangis sambil lari ni. Macam tu, dekat dalam hujan pun, Melissa tetap bye-bye. Dan dia pun teruslah pergi ke dapur, masak dan menantikan suami tersayang Safwan si siamang tanah tanduk kuajar ni balik. Dan itulah yang berlaku kepada kehidupan Melissa. Dan apa yang terjadi sebenarnya? Macam mana Melissa ni seakan-akan terus patuh. Yang dahulunya ada pendirian sendiri, tetapi sekarang ni seolah-olah macam mayat hidup yang hanya menjadi boneka, mainan perasaan dan jiwa raga si Safwan ni. Nampak ayat aku? Dahsyat betul lah. Malam ni Zah punya ayat, level internasional. Dan segala-galanya bakal terbongkar apabila dikatakan adalah satu masa syarikat di mana Safwan ni bekerja ada menganjurkan satu upacara. Dan upacara ni Safwan turut mengajak isteri dia Melissa untuk turut serta. Sebab semua pekerja harus membawa ahli ataupun pasangan masing-masing. Dan sewaktu Melissa pergi turut serta ke acara yang dianjurkan oleh syarikat Safwan, dekat situlah pertolongan, alhamdulillah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala mula membuahkan hasil. Melissa akhirnya bakal mendapat jawapan yang sebenar. Sepanjang upacara tu berlangsung, Safwan ni beramah mesra bersama ahli keluarga, kawan-kawan dia yang lain, manakala Melissa ni hanya ikut sahaja di belakang Safwan. Safwan suruh ambil air, Melissa ni pergi ambil air. Dan Melissa ni tidak bergaul, tidak beramah mesra bersama kawan-kawan Safwan. Dia duduk berdiri tercegat bongok macam tu je. Dia senyap je, seakan-akan orang gaji tau level Melissa ni. Dia tak ada pun berborak ke. Memang cukup berbeza. Sebab perwatakan Melissa yang sebenar, seorang yang lemah lembut, peramah, sopan santun. Tetapi cukup berbeza. Dekat upacara tu, Melissa hanya berdiri dan patuh segala arahan
yang diberikan oleh Safwan. Dan pada masa itulah untuk kali pertama Aina ni berkesempatan untuk berborak, untuk kenal lebih mendalam isteri kepada Safwan, iaitu Melissa. Daripada jauh Aina ni dah mula perhatikan Melissa ni seakan-akan hanya duduk di satu sudut tanpa bergaul dengan sesiapa. Dan waktu Aina pergi ke arah Melissa, Melissa ni hanya menundukkan kepala seakan-akan takut. Dan Aina ni sempat membisikkan satu perkara yang membuatkan Melissa ni agak terkejut. Sebab Aina katakan, "Melissa, awak isteri Safwan kan? Ni saya Aina. Saya ni rakan sekerja suami awak. Melissa, saya ada benda nak cakap ni. Saya rasa saya tahu apa masalah awak." Bila dengar Aina cakap macam tu dengan penuh lemah lembut, Melissa ni pun memberanikan diri mengangkat kepala, memandang tepat ke arah Aina, tetapi tak ada apa pun yang keluar daripada mulut Melissa. Cuma pandangan yang begitu sayu, seakan-akan Aina ni faham yang Melissa dalam bahaya. Dan Aina pun hanya mengukirkan senyuman dan Aina katakan kepada Melissa, "InsyaAllah, saya tahu apa yang awak alami. Awak jangan risau. InsyaAllah saya boleh tolong. Sebab saya rasa awak memang perlukan pertolongan. Betul tak?" Dan Melissa walaupun tak mampu bercakap, tetapi dia hanya mampu menganggukkan kepala dia. Melissa ni macam takut. Seakan-akan setiap gerak-geri dia dekat upacara tu diperhatikan oleh Safwan. Kalau dia tersilap langkah, umpama seekor arnab yang kalau salah dalam lompatan dia akan diterkam oleh harimau lintah. Harimau lintah pula. Muncul balik pula harimau tu. Harimau kumbang. So Melissa ni pun menganggukkan kepala dia. Dan sejak daripada malam tu, seakan-akan ada satu cahaya yang bakal datang dalam hidup Melissa. Sebab bila sahaja upacara tu dah habis, selepas sahaja seminggu, dikatakan macam biasa, Safwan ni pun pulang bekerja. Dan selalunya apabila pulang bekerja, segala masakan Melissa ni tunggu dekat rumah seperti orang gaji. Dan bila nampak je suami dia ni balik, Melissa lah yang akan sambut laki dia, akan ambil beg, akan bukakan jaket apa semua. Tetapi pada hari itu cukup berbeza. Sebaik saja Safwan sampai betul-betul di hadapan rumah dia, Safwan tak terus masuk rumah. Daripada luar pintu rumah tu, Safwan dah boleh nampak dah yang isteri dia Melissa ni tengah duduk di atas sofa yang terletak dekat area ruang tamu. Dan Melissa ni memandang tepat ke arah Safwan yang tengah berdiri tercongok dekat depan pintu. Dan pada hari itu cukup berbeza. Melissa yang kebiasaannya akan berlari menyambut suami dia, pada hari itu tidak guys. Melissa hanya duduk ke atas kursi. Dan bila dia nampak saja Safwan, ayat pertama yang Melissa katakan, Abang dah balik ya? Abang, masuklah bang. Sini bang, duduk sebelah Melissa." Tetapi Safwan ni seakan-akan tergamam. Muka Safwan serta-merta berubah. Safwan tak melangkah masuk pun dekat dalam rumah. Dan lagi sekali Melissa ni mengajak Safwan, "Abang, sinilah bang, duduk sebelah Melissa. Kenapa abang berdiri je dekat pintu tu? Masuklah bang. Sini bang." Dan sama juga, Safwan ni tidak mampu berkata apa-apa, hanya tercegat dan peluh jantan dah mula keluar dah. Mesti geng puaka tertanya-tanya, apa hal yang suami dia dah seakan-akan takut dengan Melissa. Dan berkali-kali selepas saja Melissa ajak Safwan ni untuk masuk ke dalam rumah, tetapi seakan-akan Safwan ni boleh menghidu ada satu perangkap yang telah dipasang. Dan pada masa itulah secara tiba-tiba Safwan berubah watak. Daripada takut, Safwan terus dalam keadaan yang teramat marah. Muka Safwan dah mula menjadi merah dengan mata yang tercegil memandang ke arah Melissa. "Weh sial, apa yang kau buat kat aku? Siapa yang kau ajak masuk dalam rumah kita ni?
Engkau dah berani melawan cakap aku celaka. Kau ingat aku tak tahu ke apa yang kau buat? Kau keluar sekarang. Kau jangan cuba nak melawan aku. Selama ni, aku yang bela engkau. Engkau sial nak buat perangai dengan aku macam ni. Kau keluar sekarang, Melissa. Segala makian yang dilemparkan oleh Safwan kepada isteri dia tidak sedikit pun menggoyangkan keimanan yang telah sekian lama terbuku di dalam hati Melissa. Melissa terus mengatakan kepada Safwan, "Abang, apa yang abang cakap ni bang? Kalau betul lah ini semua bukan perbuatan abang, masuklah bang ke dalam rumah. Bukan susah pun. Abang masuk, ceritakan apa sebenarnya yang terjadi bang. Cuba abang beranikan diri abang. Abang janganlah jadi seorang yang pengecut." Bila Safwan dengar macam tu, lagi besarlah mata dia jegil kan. Dan pada masa ni, Safwan tergamam. Sebab daripada arah dapur, Safwan nampak ada satu susuk tubuh yang cukup dia kenal. Tetapi Safwan ni tak pernah sangka. Dan pada masa itulah, terus terpacul daripada mulut Safwan, Sial betul. Engkau punya kerja, Aina. Engkau yang buat semua ni dekat isteri aku. Kenapa yang kau perangai macam jimbit sangat ni? Apa yang kau cuba buat sebenarnya? Dan Aina pun secara perlahan-lahan berjalan, berdiri betul-betul di sebelah Melissa. Dan Aina katakan kepada Safwan, "Astaghfirullahalazim. Apa yang kau buat ni Safwan? Bawa mengucap, aku tak pernah sangka pun. Rupa-rupanya apa yang terbuku dalam hatiku adalah benar. Aku tak pernah sangka engkau tergamak sihir isteri kau sendiri." Safwan, apa punya manusia engkau ni? Apa yang kau cuba lakukan ni? Engkau sedar tak apa yang kau buat ni Safwan? Dan Safwan serta-merta berubah. Suara dia terus menjadi garau. Dan perwatakan Safwan seakan-akan seekor beruk yang kepanasan dekat luar rumah tu. Disebabkan dia tak boleh masuk, Safwan ni berkali-kali mengugut Aina dan juga Melissa. Kau ingat ilmu kau kuat ke? Kau ingat ini semua cukup ke untuk halang aku? Aku buat ni pun untuk ajar Melissa tu supaya dia sedar diri dia. Dia ingat dia tu siapa? Dia ingat aku ni nak ikut je apa yang dia cakap kat aku. Aku ni laki dia tau. Memang patut pun aku gunakan ilmu ni semata-mata nak biar Melissa tu sedar diri. Aku nak dia rasa sendiri atas perbuatan dia menjadikan aku ni pilihan kedua. Ingat aku tak tahu ke Melissa? Aku ni bukan pilihan hati kau. Aku ingatlah yang mak kau cuba nak jodohkan kau dengan si Karim tu. Mak kau tak suka aku dan engkau pun pilih aku disebabkan pangkat aku je dekat syarikat. Engkau tu bukannya ada apa-apa. Kalau bukan sebab aku, engkau tu memang takkan boleh hidup lah. Kalau bukan aku yang tolong kau, tak ada siapa yang nak tengok kau. Kau tahu tak? Kau sedar tak diri? Dan Aina pun menggelengkan kepala. Melissa dah menangis-nangis dah. Kenapa abang buat Melissa macam ni bang? Apa salah Melissa? Melissa terima abang seadanya. Tak kisahlah mak tak suka abang ke. Melissa ikhlas terima abang. Melissa nak hidup dengan abang. Tapi kenapa abang yang sanggup sihir Melissa? Apa salah Melissa? Apa dosa Melissa ke abang? Lalu Safwan pun terus mengatakan kepada Melissa, Engkau nak hidup dengan aku? Kau ingat kau layak ke jadi isteri aku? Betina? Sial. Aku kutip kau pun sebab aku nak biar mak kau nampak sendiri yang anak dia ni tak berguna sesen haram pun. Masa bila yang kau rasa engkau tu layak jadi isteri aku? Memang patutlah pun engkau tu hanya jadi hamba abdi aku je.
kalau ikutkan hati aku, lebih daripada sihir kongkang ni lah, ini pun kira baik tau. Aku buat ni supaya engkau sedar tempat kau. Aku nak mak kau sendiri nampak disebabkan perbuatan dia hina aku. Anak dia akhirnya jadi barang mainan aku je. Dan Aina pun mengatakan kepada Safwan, kalau engkau rasa yang ilmu kau kuat, kalau engkau rasa yang kau lebih mulia daripada isteri kau yang sanggup bersusah payah dengan kau, engkau langkahlah kaki kau masuk ke dalam rumah ni. Dan apabila dah dicabar, Safwan ni dia terlupa, dia pun terus melangkah masuk. Dan pada masa itulah Safwan menjerit kepanasan. Dia teramat sakit. Sebab sebenarnya kenapa Safwan tak berani masuk, disebabkan Aina telah memagar rumah Safwan tu. Dan Safwan apabila dia melangkah masuk, memang perit lah. Segala ilmu yang Safwan ni ada memang hancur, berkecai macam tu je. Dan macam mana pula Aina ni tiba-tiba boleh datang ke rumah Safwan dan membantu Melissa? Ada satu perkara yang Safwan lupa tentang kawan baik dia. Aina ni memang ada kebolehan dalam merawat orang disebabkan dia boleh nampak. Hijab mata dia dah terbuka sejak dia kecil. Dan Aina ni bukanlah pengamal perubatan Islam. Dia tahulah sikit-sikit. Jadi sekadar nak pagar rumah, memang senang lah. Dan kenapa Aina boleh tahu yang Melissa ni telah pun disihir? Disebabkan pada upacara tu, sepanjang Melissa ni berjalan, Aina boleh nampak yang di kiri dan kanan Melissa ada 2 ekor beruk yang dalam keadaan berbulu berwarna hitam dengan sungguh lebat. Mulut Aina ni tak boleh nampak, tetapi mata beruk ni berwarna merah. Dan beruk ni akan berjalan di kiri dan kanan Melissa seakan-akan mengawal Melissa. Sebab itulah tak ada siapa pun yang nak bercakap dengan Melissa. Dan Melissa ni dalam keadaan takut. Tetapi apa yang Aina ni tak pernah sangka, dia pagar rumah tu supaya sihir yang orang ni hantar tak boleh masuk terkena kepada Melissa. Tapi rupa-rupanya sihir tu dilakukan oleh suami dia sendiri, dilakukan oleh Safwan. Sebab itulah Melissa termasuk Aina ni terkejut beruk. Aina ni pun terkejut. Ya Allah, aku tak pernah sangka suami sendiri sanggup sihir isteri. Dan di atas pertolongan Aina, akhirnya segala-galanya berjaya dibongkarkan. Dan akhirnya segala sihir yang dihantar oleh Safwan kepada isteri dia berjaya Aina ni pulihkan. Dan sewaktu Aina ni merawat Melissa, barulah Aina tahu sihir yang digunakan adalah sihir kongkang. Sihir kongkang ni sihir yang digunakan oleh orang asli. Ilmu dia memang kuat. Dia akan ambil tulang kongkang. Kongkang ni dia beruk tau. Beruk yang jalan slow je. Dia akan ambil tulang tu, dan tulang-tulang yang hancur seakan-akan debu akan dicampur dengan makanan. Dia lebih kurang macam santau lah. Dan makanan tu lah yang diberikan kepada Melissa. Kurang hajar betul Safwan ni. Dan apa yang akan jadi kepada orang yang terkena sihir kongkang ni? Kehidupan dia akan sugul. Dia akan hilang semangat untuk hidup. Bila bekerja, tiba-tiba dia rasa bosan dan terus berhenti kerja. Segala apa yang dia buat rasa serba tak kena. Dan yang lagi teruk, ada masanya orang yang terkena sihir kongkang ni tidak boleh mendapat zuriat. Kehidupan dia akan dalam ketakutan. Segala benda yang dia buat tidak akan menjadi dan akhirnya orang ni akan hidup susah. Dan Safwan melakukan semua ni di atas rasa cemburu dan sifat dendam. Daripada dulu lagi, niat dia berkahwin dengan Melissa semata-mata untuk membalas dendam kepada mak mertua dia, kerana mak mertua dia tidak menyukai Safwan ni. Safwan bukan pilihan pertama. Tapi yalah, macam mana nak jadi pilihan pertama? Mak Melissa ni dah tahu dah yang Safwan ni seorang penunggang agama, menggunakan agama supaya nampak diri dia tu hebat, dapat menawan hati setiap wanita. Dan semenjak perbuatan Safwan menyihir isteri dia telah pun terbongkar, Safwan ni menceraikan Melissa. Hubungan ikatan suami isteri akhirnya terputus di tengah jalan. Dan dikatakan Safwan
terus menghilangkan diri, dia berhenti bekerja disebabkan dia rasa malu dengan Aina ni, dan dikatakan sehingga sekarang hubungan di antara Melissa dan juga Aina ni begitu rapat. Diorang pula yang menjadi kawan baik disebabkan Aina ni lah yang membantu Melissa untuk merawat daripada gangguan sihir yang dihantar oleh Safwan. Astaghfirullahalazim. Ingatlah semua geng puaka, apa sahaja yang kita lakukan dalam hidup kita, kita jangan terlalu mengikut perasaan dan mengikut nafsu. Yang paling penting, jangan sesekali gunakan agama semata-mata untuk nampak hebat di mata manusia, tetapi carilah keredaan yang sebenar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah saja guys kisah untuk malam ni. Korang terhibur dan ambil segala pengajaran daripada kisah yang dikirimkan oleh Melissa. Tak pernah disangka suami dia sendiri sanggup menyihir dia kerana sifat dendam. Oi, sifat dendam ni memang bahaya. Minta jauh dan jangan sesekali ada dalam diri korang. Korang kena banyak bersabar dan minta pertolongan hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau korang suka macam biasa, tekan button like, tekan button subscribe. Yang mana tak suka, sarang korang tekan je button dislike dan komenlah apa-apa kat bawah tu. Aku benar malas dan nak layan. Janji korang bahagia, Zah pun bahagia. So insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy guys. Bye-bye. Ingat, nak bela beruk boleh, tapi jangan perangai macam beruk.